بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita bertemu tuan-tuan sekali lagi. Malam ni kita bincang kitab sebagaimana tuan-tuan maklum, iaitu kitab Ta'lin Muta'allin ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil kitab membincangkan tentang adab ataupun etika menuntut ilmu. Ini bagaimana cara untuk kita dapat ilmu. Dia ada protokol dia, ada adab dan ada peraturan yang mesti kita patuh, yang mesti kita akur untuk pastikan kita dapat apa yang kita nak, iaitu kita nak dapat ilmu yang berkat. Kalau kita mengenepikan ada etika ini, terkadang kita boleh ilmu tetapi tidak ada berkat. Yang paling penting, ilmu yang kita nak itu adalah ilmu yang berkat. Sebagaimana kita sebut selalu tuan-tuan, tanda ilmu berkat ini ada tanda dia yang kita boleh kesan. Antara tanda-tanda yang paling simple untuk kita kesan ilmu yang berkat ini yang ada pada kita, yang pertamanya dia merangsang kita ataupun memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita ada. Ini dia panggil kesan yang kita boleh teris pada diri kita. Apabila kita ada ilmu, kita ada kekuatan. Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita tahu. Terkadang kita tahu, terkadang kita ada ilmu fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, tetapi tidak ada kekuatan untuk beramal. Ketika di lapangan, ilmu yang kita tahu, dia tidak boleh membantu kita, tidak boleh memandu kita, tidak boleh mengubah kehidupan kita daripada dulu kepada sekarang. Sedangkan ilmu ada, kita tahu benda ni boleh, benda ni tak boleh, tetapi tidak ada kekuatan untuk kita buat. Itu tanda ilmu yang ada pada kita kurang berkat. Kerana ulama mengatakan ilmu yang berkat ini ada tanda-tanda dia. Paling simple tandanya ialah kita ada kekuatan untuk beramal. Yang kedua apa tuan-tuan? Kekuatan yang keduanya ialah tanda keberkatan ilmu yang ada pada kita. Yang keduanya, kita mampu, ada kekuatan juga, kita mampu untuk menyebarkan kepada orang lain walaupun sedikit. Ada kekuatan untuk bina orang lain jadi macam kita. Bukan saja kita nak kita ini terbaik, bukan dah kita nampak betapa besarnya, betapa hebatnya amalan yang kita buat dari segi pahalanya, dari segi berkatnya, dari segi manfaatnya. Kita nampak setiap amalan yang kita buat. Maka langkah yang kedua, kita nak pastikan orang lain juga dapat apa yang kita dapat. Maka teknik dia tuan-tuan, sebarkan ilmu yang ada pada kita walaupun sedikit. Balighu anni walau ayah walau kalimatan qasira, kata Nabi. Ini kekuatan tuan-tuan. Bukan senang kita nak cerita, nak sharing dengan orang lain, nak bentuk orang lain, nak bina orang lain, nak tunjuk ajar orang lain, nak ajak orang lain ke arah melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ini kekuatan yang perlu ada pada kita, hasil daripada
ilmu yang berkat yang ada pada kita. Ini penting keberkatan ilmu, tuan-tuan. Dan berkat ini datang daripada mana, tuan-tuan? Berkat ini dia datang daripada adab yang kita azimkan. Kita besarkan adab. Kita jaga protokol pengajian, protokol ilmunya. Kita jaga dan kita besarkan, kita muliakan dalam dada kita dan hati kita, dalam minda kita. Maka lahirlah Allah campakkan keberkatan dalam hidup kita, keberkatan pada ilmu kita, keberkatan pada masa kita, keberkatan pada harta kita, keberkatan pada keluarga kita. Dia berkat ni, tuan-tuan, bukan satu sudut sahaja. Kadang-kadang Allah beri berkat ilmu, Allah tak beri berkat harta. Kadang-kadang Allah beri berkat harta, Allah tak beri berkat keluarga dia. Kadang-kadang Allah beri berkat keluarga dia, Allah tak beri berkat kepada masa dia. Ini banyak benda yang kita nak minta keberkatan. Kita nak minta keberkatan, tuan-tuan, paling penting apa dia, tuan-tuan? Berkat umur, berkat masa kita. Dan nak datang dari mana keberkatan itu, tuan-tuan? Antaranya ialah, yang ulama kita tak tinggalnya ialah membesarkan ilmu. Ini punca nak berkat hidup kita. Maksud berkat hidup ni, tuan-tuan, umum. Apa dia? Nak berkat hidup, nak berkat ilmu yang ada pada kita, nak berkat harta yang ada pada kita, nak berkat keluarga kita, dan paling penting, tuan-tuan, nak berkat umur kita. Masa kita 24 jam, pastikan Allah beri keberkatan. Apa tanda berkatnya waktu, tuan-tuan? 24 jam itu lebih banyak benda yang manfaat daripada benda yang tidak manfaat kita buat. Itu tanda berkat. Jadi itulah, tuan-tuan, dua benda yang kita nak pastikan. Adakah ilmu yang ada dalam dada kita ini berkat ataupun tidak? Itulah dia, dua benda yang asas. Dia mampu. Bukan saja dia ada kekuatan untuk dia buat, kekuatan untuk dia buat, bukan saja diri dia, tapi dia nak pastikan orang lain sama juga dengan apa yang dia nikmati, apa yang dia rasa, apa yang dia buat. Itu. Baik, kita duk bincang sambung, tuan-tuan. Kita sambung kemuliaan ilmu. Ini tajuk-tajuk intro, tuan-tuan, tak masuk lagi protokol. Dia ada 3 protokol besar. Pertamanya, etika dalam majlis. Ini yang asas. Pertama, etika dengan ilmu. Adab dengan ilmu. Adab dengan ilmu fiqh, maksudnya adab dengan kitab. Yang kedua, adab dalam majlis ilmu. Dia ada peraturan protokol dalam majlis ilmu. Bukan ikut dam. Kerana nak ilmu ni ilmu yang besar. Sebab tu dia intro, tuan-tuan. Dia gambarkan kepada kita kepentingan 3 ilmu. Dia gambarkan kepada kita malam ni kita nak sambung kemuliaan dan ketinggian ilmu. Barulah kita masuk etika dia. Baru kita masuk tajuk khusus, etika dengan ilmu, etika dalam majlis ilmu, dan yang ketiganya etika dengan orang yang menyampaikan ilmu. 3 topik yang asas. Baik, sebelum kita masuk 3 topik yang asas tu, tuan-tuan, ulama kita gambarkan dulu buka minda kita tentang kepentingan 3 ilmu yang telah kita dah settle bahas, dan malam ni kita nak sambung lagi topik yang kedua, iaitu kemuliaan dan ketinggian ilmu syarak. Kenapa yang kita nak agun sangat? Kenapa kita nak rasa hebat sangat dan hati kita ilmu syarak? Ini Allah nak gambarkan mulianya, ketinggiannya ilmu syarak itu dalam hidup kita. Baik, kita sambung dulu. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. 3 ilmu, kepentingan ilmu dah settle. Kepentingan ilmu akidah, kepentingan ilmu fiqh, kepentingan ilmu tasawuf, 3 dah settle. Kemudian kita masuk kemuliaan secara umum. Sebelum dia akan cerita kemuliaan ilmu fiqh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Sambung, kalau tak silap saya, dia punya puisi ataupun syair itu kita dah baca. Seperti barang yang dikatakan bagi Muhammad ibn Hasan bin Abdullah akan suatu syair. Jadi puisi dan syair ini telah kita baca. Sambung di bawah itu, maksudnya belajarlah olehmu. Betul ke tuan? Betul. Okey. Sambung maksud syair. Ini puisi yang digubal, yang digubah. Puisi ini digubah oleh seorang tokoh besar dalam mazhab Hanafi, nama dia ialah Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Puisi ini berkaitan dengan kemuliaan, kebesaran, ketinggian ilmu syarak.
Ini meliputi 3 sendi ilmu, 3 ilmu besar dia, iaitu ilmu aqidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Maksudnya belajarlah olehmu. Tuntutan belajar, perintah belajar. Belajarlah olehmu dan menuntut olehmu akan ilmu. Menuntut, berusaha mencari olehmu akan ilmu. Ilmu apa dia ni? Ini umum. Dia dah sebut sebelum daripada ni. Ilmu syarak meliputi akidah, fiqh dan tasawuf. Itu maksud ilmu. Dan berusaha mencari olehmu akan ilmu. Yani ilmu akidah, fiqh dan tasawuf, kerana bahawasanya ilmu itu jadi perhiasan bagi orang yang bersifat dengan dia dengan ilmu. Yang pertamanya kata Muhammad Ibn Hasan, ilmu syarak ini dia menjadi perhiasan kepada orang yang bercirikan dengan dia dengan ilmu. Orang yang beramal dengan ilmu. Ni sebab tu kita kata tadi, orang yang belajar dengan ilmu, maka dia beramal dengan ilmu. Dia belajar fiqh, maka praktikal dianya menepati dengan peraturan fiqh. Kalau dia belajar akidah, pegangan dia menepati dengan pegangan yang dimodulkan oleh para ulama kita. Kalau dia belajar ilmu tasawuf, maka karakter dia, attitude dia, sikap dia, dia tonjolkan pada kita. Kita boleh nampak sifat perangai dia menepati dengan sifat yang telah ditetapkan oleh Nabi. Zuhudnya, tawaduknya, rendah dirinya, tidak ada takaburnya, tidak ada egonya. Itu antara sifat-sifat yang menonjol, yang cuba kita, yang cuba dia beramal sehingga boleh dilihat oleh orang lain. Maka apabila orang lain boleh lihat, tuan-tuan, dia panggil apa? Dia panggil perhiasan. Orang lain nampak bahawa karakter dia, akhlak dia, seolah-olah itulah dia gambaran kepada sifat, kepada ilmu yang dia belajar. Itu dia panggil perhiasan dengan dia dengan ilmu. Dan juga ia ilmu itu jadi kelebihan baginya, bagi orang yang beramal dengan ilmu. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang pertama dia kata kelebihan ilmu ini, kemuliaan ilmu ini, dia menjadi perhiasan kepada orang yang beramal. Orang lain boleh nampak. Perhiasan ini, tuan-tuan, bukan sikap saja, tidak. Bukan perangai saja, tidak. Perhiasan secara umum kita nampak perangai, akhlak dia, sikap dia menepati dengan sifat mahmudah yang diajar oleh Nabi. Tetapi bukan dari karakter saja, tetapi menyeluruh semua perbuatan dia menampakkan bahawa syariat. Kerana Islam ini, tuan-tuan, kalau kita nak melihat ajaran Islam, amalan Islam, maka lihatlah kepada amalan, perbuatan seseorang itu. Cara hidup dia, itulah dia gambaran kepada ajaran yang dia pegang. Bagaimana cara dia melayan tetamu, bagaimana cara bercakap dia, bagaimana praktikal setiap ibadatnya boleh dilihat. Sebab itulah ilmu fiqh, tuan-tuan, ilmu yang boleh dilihat, tidak mampu kita sembunyi. Kalau kita, fiqh kita, amalan kita, orang lain boleh nilai, itu dia panggil perhiasan. Orang lain boleh nampak solat kita cantik ataupun tidak. Orang lain boleh nampak praktikal muamalat kita cantik ataupun tidak. Orang lain boleh nampak bagaimana cara interaksi kita, bergaul kita, salam kita bagaimana dia. Nampak tak? Itulah dia gambaran umum ajaran Islam. Kerana kata para ulama, Islam ini, kalau kamu nak lihat Islam ini, kalau kamu nak faham ajaran Islam ini yang kita nak tengok ini di mana, maka kamu tengoklah di amalan seseorang. Kata ulama, seperti apa? Seperti lampu dan cahaya. Kalaulah kita nak lihat, tuan-tuan, cahaya lampu ini, pantulan lampu ini, maka dia kena ada tempat dia. Dia kena ada tempat dia.
Cahaya kalau kita letak di tengah-tengah cahaya tak akan nampak tuan-tuan. Dia tidak akan nampak. Kita buka lampu tengah-tengah panas pukul 1 tuan-tuan memang tak nampak. Tapi malam ni tuan-tuan buka saja lampu semua nampak cerah. Itulah dia gambaran. Ajaran Islam akan nampak, akan kita nampak di mana? Nampak di penampilan kita, aktiviti kita, perbuatan kita, perkataan kita. Yang kedua, poin yang kedua. Poin yang kedua, dan juga ilmu syarak itu jadi kelebihan baginya, bagi orang yang bersifat dengan ilmu. Ini penting tuan-tuan. Kita selalu sebut ilmu syarak ni sangat penting. Kenapa? Kerana dia modal asas untuk kita jana pahala. Sebab tu kita selalu sebut menggunakan istilah fiqh minded. Kita kena ada fiqh minded. Kenapa tuan-tuan? Kerana ilmu fiqh, ilmu yang mengajar kita bagaimana cara untuk kita jana pahala. Setiap perbuatan kita dah belajar dalam kitab Sulamus Sibyan tuan-tuan lepas Isyak, kuliah lepas Isyak, kita tak silap saya dah pernah sebut 4 teknik asas untuk jana pahala. Biasanya kadang-kadang kalau kita belajar biasa kita tahu 2. Tetapi secara detailnya cara teknik untuk kita collect pahala ada 4 cara. Inilah kelebihan ilmu. Ilmu apa dia? Kelebihan ilmu fiqh. Ini poin yang kedua yang diceritakan oleh Ahmad bin Hasan. Apa kelebihan, kemuliaan, ketinggian ilmu? Antaranya poin yang kedua kata Muhammad Ibn Hasan, ilmu syarak ini, ilmu fiqh ini, dia memberi kelebihan kepada orang yang beramal. Apa lebih dia? Lebih dia tuan-tuan, asas lebih. Yang lain banyak, manfaat lain banyak. Tetapi yang asas dia akan dapat lebih apa dia? Iaitu pahala. Dia dapat menjana pahala lebih apabila dia ada ilmu fiqh lebih. Kenapa? Kerana ilmu fiqh mengajar kepada kita bagaimana cara untuk melakukan sebaran bentuk ibadat mengikut level-level yang diajar. Ada level sah, ada level afdal, ada level paling afdal. Jadi kita dah sebut sebelum daripada ni ada 4 teknik jana pahala. Jadi kita tak sebutlah tuan-tuan malam ni. Mungkin kita akan ulang sekali lagi dalam kitab Sulamu Sibyan. Itu kelebihan. Jadi kalau kita tidak ada fiqh minded tuan-tuan, menyebabkan setiap aktiviti ibadat kita dia akan jadi cincai. Dia tak fokus, tak ada rasa kita nak improve kita punya kualiti ibadat. Sembahyang kita itu berada pada takut yang lama. 20 tahun ni tidak ada peningkatan. Itu orang yang tidak ada fiqh minded. Setiap hari kita nak adjust supaya perbuatan solat kita ini dia ada pertambahan pahala. Maka nak pertambahan pahala ni tuan-tuan, dia punya basic dia apa dia? Basic dia mesti tambah knowledge. Itu saja. Sebab itulah tuan-tuan, formula umum ulama kita buat, apa dia umumnya? Sejauh mana kualiti ibadat ini tuan-tuan, berdasarkan sejauh mana kita menguasai ilmu tentang ibadat itu. Kualiti ataupun tidak kita buat satu ibadat ni tuan-tuan di sisi Allah Ta'ala berdasarkan sejauh mana kita mengetahui praktiknya. Kita solat tuan-tuan, kita solat ini semua kita tapau. Hak wajib kita buat, hak sunat kita buat, hak afdal kita buat. Asalkan ada tawaran Allah Ta'ala tawar, walaupun nampak sunat kita buat, apatah lagi nampak afdal kita buat. Jangan kata kita ni hanya jaga yang basic saja, yang wajib. Tidak, itu bagi orang yang cincai. Yang wajib kita kekal, kita jaga, kita buat cantik, dan kita tambah lagi, ada 2 lagi tambah. Apa dia? Tambahan yang sunat. Dan sunat itu pun ada level dia, level afdal. Kalau solat tuan-tuan, tuan-tuan maklum, pertamanya wajib, yang keduanya sunat ab'ad, yang ketiganya sunat hay'ah. Itu 3 jenis
ibadat, tiga jenis perbuatan kita dan perkataan kita. Dan tiga jenis tu pula dia ada level pahala tambahan. Sunat hai'ah, umum dia perbuatan sunat hai'ah tuan-tuan buat, ada level pula. Sunat hai'ah ini level dia level yang afdal. Ada level lagi sunat hai'ah yang tuan-tuan buat level yang paling afdal. Maka ikutlah kita pilih. Contoh-contoh. Mana kata kita nak jaga setiap amalan kita, setiap solat kita ini bagi ada peningkatan pahala setiap masa. Mana contoh dia? Tuan-tuan, doa iftitah dia termasuk dalam ranking tiga pembahagian tadi, wajib, sunat abad, sunat hai'ah. Jadi tiga ni saja dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tiga ini mazhab Syafi'i sangat-sangat jaga. Sangat teliti mazhab kita. Sunat, dia memperbanyakkan sunat hai'ah. Maka doa iftitah tuan-tuan dia termasuk di dalam ranking yang ketiga, iaitu sunat hai'ah. Hai'ah ni apa? Aksesori untuk nak mencantikkan rupa amalan pahala kita. Kerana pahala kita ini tuan-tuan, Allah boleh jelmakan rupa dia cantik ataupun tidak berdasarkan apa yang kita buat. Maka doa iftitah tuan-tuan, kalaulah kita ada maklumat, ada ilmu, kita nak pastikan sunat hai'ah ini full payment, markahnya penuh. Mana? Dia ada dua level. Pertama, sunat, level dia itu sunat, tetapi level sunat itu ada level pula. Rankingnya sunat hai'ah, maka nak dapat pada sunat hai'ah ada level pula. Apa level dia? Pertama, sunat. Apa bacaan sunat? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kedua, itu semata-mata tuan-tuan dapat pada sunat hai'ah, baca sekadar itu saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tetapi afdal digabung, ditambah, gabungkan. Afdal apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima, sehingga habis. Maka afdalnya lengkapkan. Tetapi kalau kita nak cepat, sekurang-kurang untuk dapat pahala sunat hai'ah, memadai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajah tu tak baca. Dapat ataupun tidak? Ya, kita dapat level pertama, nama dia ialah sunat. Tetapi tak dapat level yang kedua, afdal. Itu cara bagaimana setiap satu-satu benda kita teliti. Kenapa teliti tuan-tuan? Asalkan ada tawaran lebih, kita akan ambil, tak akan lepaskan peluang, kerana kita nampak keuntungan. Kita akan nampak keuntungan. Orang fiqh tuan-tuan, dia memang keuntungan oriented. Apa saja dia punya perbuatan dia akan nampak keuntungan pahala. Dia tak akan lepas. Untung tak apa, biar sikit pun. Ala sunnah, tak buat pun tak apa. Kita orang tak fiqh ni biasa je, buat hak wajib saja. Dia kata sunat ni tak buat pun tak berdosa. Orang fiqh tidak. Ya, asalkan ada saja sunat pun sangat besar. Nampak saja kecil di sini, tetapi orang fiqh dia nampak bau besar walaupun sunat. Apatah lagi sunat itu dia kejar. Kalau ada sunat ni tuan-tuan ada level. Kadang-kadang bukan semua sunat ada level. Ada level pula, Allah tawar pula sunat itu ada afdal, lagi dia kejar. Lagi dia nak pahala lebih. Ya. Apa dia tu? Yang mana? Doa iftitah. Okey. Kita tu wajah tu wajhiya lilladzi. Tak baca yang pertama, Allahu akbar kabira, tak baca, terus kita baca yang kedua. Dapat afdal tak dapat afdal, tapi boleh sunat jugalah. Nak cerita afdal ataupun tidak. Dia afdal kena penuhkan. Allahu akbar dengan wajah tu. Dia ada dua. Dia panggil doa iftitah yang pendek, saka Allahu akbar kabira, dan yang komplit, yang akmalnya ialah wajjahtu wajhiya lilladzi. Tapi dia ada tempat dia lah, tuan-tuan dah belajar dalam fiqh, tempat dia. Jangan terlupa. Kalau terlupa tak ingat sunat gustan balik. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Dia terlupa.
Kemudian gustan balik. Tak sunat dah gustan. Kita duduk tepi atas, tu rugi ni, terlepas ni, baca balik. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tonton baca walaupun setengah minit, setengah 30 saat, tak sunat. Kenapa? Kerana terlepas tempat, tak boleh gustan balik. Dia tak ada gia gustan. Dia kata dah terlepas takkan tak boleh. Memang tak boleh. Dia kena pergi. Cuma tak haram tu je lah, tak haram. Tapi sunat tak dapat pahala. Tak dapat pahala sunat. Itu cara. Kita nak tahu benda-benda kecil teknikal ni tuan-tuan, walaupun nampak teknikal, tetapi income dia besar. Memanglah income ni hak wajib besar daripada sunat. Kita ni duk kira alah sunat saja kecil, hak wajib kan besar. Ya, hak wajib kita dah buat. Nak income yang sunat ni jangan kita tinggalkan. Kerana sunat sama sunat ini dia besar di kalangan sunat. Sebab tu kita jangan tinggalkan. Besar mana tu kita tunggulah, kita tengok sendirilah. Jangan tanya pula besar mana tu. Kata besar sangat hak wajib ni, boleh tunjuk tak besar mana? Tunggulah matilah dulu. Mati boleh tengok. Dan yang ketiga, yang ketiga pula, dan jadi tanda bagi sekalian sifat kepujian. Yang ketiga, poin yang ketiga, ilmu itu dia jadi apa? Selain daripada dia menjadi kelebihan kepada orang yang berilmu, dan jadi tanda bagi sekalian sifat-sifat kepujian. Lagi diterimakan di sisi Allah Ta'ala. Yang terima apa nama ini? Ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jadi tanda bagi sekalian sifat kepujian. Orang ada ilmu ni tuan-tuan, amalan dia itu amalan kebaikan, segala sifat-sifat kepujian menjadi tanda kepada orang lain boleh tengok dia. Dan manusia yang ada padanya baik, tengok sekali lagi. Dan jadi tanda bagi sekalian sifat-sifat kepujian, lagi diterimakan di sisi Allah Ta'ala, dan manusia yang ada padanya pada manusia itu. Dan manusia ini, dan tu apa? Dan diterima, dan manusia pun menerima sifat kepujian ada pada diri dia. Bukan saja Allah Ta'ala terima. Amalan yang baik pada diri dia, sifat kepujian yang baik yang ada pada diri dia diterima oleh Allah Ta'ala, dan manusia pun suka, manusia pun terima. Tu. Dan jadikan olehmu akan diri kamu itu menuntuti faham. Makna apa? Maknanya kata Imam Abu Hasan, dia kata berusahalah kamu untuk cuba memahami. Tu. Menuntuti faham, ini berusaha faham setiap ilmu yang kamu belajar. Kenapa? Kerana kita nak beramal, kita nak praktis, kita nak buat. Kalau tak faham tak akan boleh buat. Kalau kita faham pun tak ada kekuatan nak buat, tak boleh, apatah lagi tak faham. Lagilah buat tak kena. Apa dia? Kata Imam Abu Hasan bin Abdullah. Abu Hasan Abdullah. Imam Muhammad ibn Hasan. Imam Muhammad ibn Hasan bin Abdullah. Ini syair dia. Dan menututi faedah. Imam Muhammad ibn Hasan cakap apa? Dia kata menututi, carilah ilmu. Yani carilah, berusahalah kamu faham ilmu, dan menuntuti faedah, dan carilah dapatkan faedah daripada ilmu, dan bertambah faedah daripada ilmu. Faedah tu daripada ilmu pada tiap-tiap hari. Jangan lupa daripadanya satu hari jua pun. Kata Imam Muhammad bin Hasan,
Dia kata berusahalah kamu mencari ilmu dan faham dengan ilmu itu dan berusaha untuk mendapatkan faedah ilmu, yakni manfaat ilmu yang kita sebut tadi. Manfaat ilmu yang disebut oleh Muhammad bin Abu Hassan tu. Ada ilmu dapat membantu kita untuk kita beramal, untuk kita sebar pada orang lain dan untuk kita dapat jana pahala. Kita tahu hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni afdal, kita tahu. Dan kata Imam Muhammad bin Hassan lagi, jangan kamu lupa. Ini motivasi dia lah ni. Syair dia ni berbentuk motivasi untuk orang mencari ilmu. Jangan kamu lupa, kata Imam Muhammad bin Hassan, daripadanya. Jangan kamu lupa daripada menuntut ilmu. Satu hari jua pun. Makna apa? Makna peringatan dia, janganlah kamu leka, kamu lupa untuk mencari ilmu setiap masa. Sehingga dia bersungguh, dia cakap di sini, dia kata kalau boleh cari ilmu ni, jangan lupa satu hari jua pun, tiap-tiap hari pasti ada ilmu bertambah. Kita tak mampulah, tapi kalau kita mampu baguslah setiap hari kita tambah. Macam tuan-tuan baguslah setiap hari ada kuliah kan. Dan bersungguh-sungguh olehmu pada berusaha, pada menuntuti. Dan bersungguh-sungguh olehmu pada menuntuti, ini pada berusaha mencari ilmu, akan segala faedahnya faedah ilmu dan manfaatnya manfaat ilmu yang amat banyak itu. Banyak manfaat ilmu ni. Yang paling besar manfaat ilmu, apa yang kita dapat dengan ilmu ni tuan-tuan, sama ada akidah, fiqh atau tasawuf, apa dia yang paling besar? Menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Itu yang paling besar. Apa yang kita buat ini menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Ilmu kita lah yang membantu kita untuk apa? Untuk kita melakukan perkara yang menepati dengan kehendak Allah. Apabila kita buat perkara yang menepati dengan kehendak Allah Ta'ala ni tuan-tuan, maka secara langsung kita tidak akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata ilmu, kata para ulama, manfaat besar kita ada ilmu ini, kita boleh mengelakkan daripada murka Allah Ta'ala. Perbuatan kita ni perbuatan menyalahi, perbuatan orang yang tak ada ilmu tuan-tuan, perbuatan yang salah dengan peraturan Allah, maka dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bukan sakat Allah tak suka, murkai ni Allah marah kepada kita dan ada balasan. Tu kalau marah sakat tak ada balasan tak apa, ada balasan, ada dosa, ada ada ganjaran dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dipanggil dimurkai oleh Allah, apa saja perbuatan. Sebab itulah tuan-tuan selalu kita sebut dalam fiqh, kenapa kita nak elakkan ibadat yang fasidah, akad yang fasidah. Sama, kita dah belajar dua benda, ibadat yang fasidah, akad yang fasidah. Kenapa kita nak elak sangat, nak cari sangat ilmu? Yang cuba nak cari ilmu ikhtiar, cari ilmu tuan-tuan, penat kita ni, letih-letih balik kerja, tapi sempatkan juga masa. Kenapa? Kerana kita nak elak daripada aktiviti kita, perbuatan kita seharian ini termasuk dalam ibadat yang fasidah dan termasuk dalam akad fasidah. Kenapa? Karena ibadat yang fasidah dan akad fasidah ini haram. Dan tiap-tiap perbuatan dan pekerjaan haram, pekerjaan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan kita nak tuan-tuan, target kita, ilmu kita ini boleh mengelak daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab itulah ilmu ni sangat manfaatnya sangat besar. Apa saja kita buat, bagi salan orang ada ilmu, dia mengelak daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Kerana Allah murka, kalaulah nak buat ibadat, tiba-tiba ibadat itu jadi fasidah, jadi tak betul. Salam tak jadi salam yang sebenar, maka dimurkai oleh Allah Ta'ala. Setiap kali kita bagi salam, dimurkai oleh Allah. Maknanya salah, haram, fasidah, haram, fasidah. Ibadat yang fasidah, haram. Apabila haram itu, kita menempah kemurkaan Allah Ta'ala. Bukan haram tu Allah Ta'ala senyap tak cakap apa dah. Tu dia kata murka-murka tu. Maka kita nak elak, apabila kita nak buat ibadat, maka ibadat itu berbetulan dengan syariat. Bagilah salam betul.
bagi salam menurut syariat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau berapa betul, tak payah bagi salam. My hi saja, my hello saja, my oi. Hai guy. Tu dia tak tahu apa, dia kata nak bagi salam kan tak betul. Bagus juga dia. Padahal main Assalamualaikum. Bahaya. Baiklah dia tak bagi salam. Kenapa tak bagi salam haji? Tak apa betul, baik aku tak bagi. Lepas tu main hai je lah. Kalau orang kampung saya, oi, mana tu? Dia main tu tak ada salam. Mana tu? Ji. Mari dulu minum kopi. Dia tak ada salam macam kita. Kita ni protokol. Assalamualaikum. Protokol lah. Tapi tak betul. Bahaya lagi. Jadi maka kita nak elak daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala apa saja kita buat. Sama juga yang kita baru belajar tuan-tuan dalam akad fasidah. Sama je. Jadi kita dah belajar dua benda tuan-tuan. Ibadat fasidah elaklah kerana dia menempah kemurkaan Allah. Dan yang kedua tuan-tuan cuba carilah kesempatan yang kita belum masih ada lagi, belum kita belum mati lagi ni, kesempatan kita guna masa ini untuk apa? Untuk cuba elakkan akad yang fasidah. Kerana akad yang fasidah itu juga termasuk dalam haram. Kita selalu sebut tiap-tiap akad yang fasidah haram. Itu kaedah dia. Sebab itulah kita nak cari, kita nak berusaha cari ilmu basic dalam ilmu muamalah. Apa saja tuan-tuan bayar, pastikan jangan jadi bayaran yang fasidah. Bagi ada tujuan, bagi ada akad. Apa saja bayar tak kisahlah. Tak kisah bayar yuran anak ke. Kadang-kadang bayar simple macam tu dia tak ada akad. Main bayar je. Faham tak? Bayar yuran, bayar seminar, bayar apa saja bayaran, bentuk-bentuk yang register ni tuan-tuan, dia tidak ada pilihan akad yang telah disediakan. Dia main simple saja. Tu tak tanya lagi. Itu tak masuk lagi bayar parking, bayar touch and go. Tu tak masuk yang complicated lagi. Ni yang simple-simple. Seminar ada yuran, bayar. Bayar tak ada siapa, bayar yuran. Tahulah, tapi bahasa atas tu bayar yuran. Orang kata dah lah atas ada siapa, atas dasar yuran. Dia perkenakan yuran. Nak masuk seminar 2 jam saja yuran 50. Tak bayar tak apa, bayar yuran, jangan tanya. Dia marah pula. Dia tak tahu kan akad apa dia. Nak akad heboh ke? Nak akad jualah ke? Nak akad apa nama ni heboh bisawab ke? Nak akad hadiah ke? Tak tahu nak akad apa. Maka akad yuran. Mana ada akad yuran dalam muamalah? Yang seterusnya. Dan bahawasanya tak masuk di belakang dulu. Seperti yang tu. Seperti mana contoh yang kata banyak sangat manfaat ilmu ni. Banyak manfaat ilmu. Yang kita sebut tadi, manfaat yang paling besar boleh mengelakkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting tuan-tuan. Tak ada ilmu ni, basic ni bahaya tuan-tuan. Kita sebagai suami, kita melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala dan keluarga kita. Tak tahu, tak settle. Kita tak nampak apa benda yang aku kena buat dalam apa nama ni, dan keluarga. Dia panggil tanggungjawab suami. Dan isteri pula dia tak ada belum ilmu basic ni tuan-tuan. Dia menempah kemurkaan Allah Ta'ala setiap hari. Dia tak boleh nak elak daripada kemurkaan Allah. Ketika mana dia bergaul dengan suami, isteri dan anak-anak. Dia tak tahu. Dia tak tahu apa benda yang Allah murka kalau aku buat kepada isteri aku. Apa benda yang Allah murka kalau aku buat kepada suami aku. Tak tahu. Mana? Dah bunyi dah. Baik, kita tambah tu. Seperti. Dia dah bagi syarat ni, tak boleh lama dah. Seperti bersungguh-sungguh kamu pada berenang di dalam lautan yang amat dalam dan luas. Ini dah oleh kerana puisi ni, bahasa puisi dah. Ini contoh perbandingan. Dia nak suruh kita ni bersungguh cari ilmu. Kerana besar sangat ilmu ni. Ilmu yang nak jana pahala apa nama ni, pahala kita ni. Besar sangat. Bersungguh tu cara macam mana? Bersungguh seperti kamu berenam di dalam lautan yang amat dalam dan luas. Kerana bahawasanya faedah ilmu itu
amat banyak sehingga tiada kuasa menghabisi akan dia, akan faedah ilmu oleh anak Adam. Ini ilmu ni banyak sangat tuan-tuan faedah dia, sehingga kita tak mampu nak menghabisi faedah ilmu itu. Seperti tiada kuasa ia anak Adam berenam dan mengarum ni maknanya mengharungi. Tu. Tak mampu untuk berenang dan mengharungi di dalam sekalian lautan yang dalam dan yang luas-luas itu, kerana bahawasanya penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlebih afdal daripada sekalian nabi-nabi, berkata ia Nabi Muhammad di dalam doa Nabi kita, Rabbi zidni ilma, artinya wahai Tuhanku, tambahkanlah olehmu bagi aku ini akan ilmu. Nabi ni tuan-tuan, Allah bagi kepada dia ilmu melebihi segala nabi-nabi lain. Tetapi Nabi masih lagi minta, ya Allah kamu tambahkanlah ilmu yang ada padaku. Ini kehebatan Nabi kita ni, dia orang yang paling banyak ilmu. Allah beri kepada dia. Kemuliaan Nabi kita ni tuan-tuan, dia orang yang paling mulia berbanding segala makhluk lain. Segala makhluk ni kita tak kira nabi-nabi, kira makhluk saja. Segala makhluk ni tidak boleh ditandingi kemuliaan Nabi kita. Nabi kita paling mulia. Dan dibandingkan pula dengan nabi-nabi, para nabi lain, maka Nabi kita dia menjadi ketua, orang yang paling mulia dan orang yang paling banyak kelebihan yang Allah beri kepada dia, kelebihan ilmu. Tetapi Nabi masih minta setiap hari, kata Nabi, Rabbi zidni ilmi, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah olehmu bagi aku akan ilmu. Padahal Nabi kita itu bersifat ia Nabi kita dengan sekalian ilmu orang-orang yang dahulu kala. Ini kehebatan Nabi kita. Orang dahulu kala ni tuan-tuan, apa saja ilmu yang ada pada orang dulu dimiliki oleh Nabi kita. Ini kehebatan Nabi kita. Carilah apa saja kepakaran yang ada pada zaman dahulu, zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi kita memiliki ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan tengok nak berhenti kat depan sikit tuan-tuan. Dan orang-orang yang kemudian, orang dahulu dan orang yang kemudian, orang kemudian orang selepas Nabi. Nabi juga ada memiliki ilmu yang ada pada zaman selepas Nabi. Di dalam hal itu, bersifat dengan ilmu tu, mana hal itu tu bersifat dengan segala ilmu orang yang terdahulu. Ia Nabi menuntuti tambah lagi, Nabi minta lagi, walaupun dia dah ada ilmu orang yang dahulu dan orang yang akan datang. Maka betapakah bolehkah kamu wahai penutup-penutup ilmu, kamu memadai dengan ilmu yang kamu dapat sedikit itu? Kata Imam Abu Hasan, dia tanya kita. Dia kata, kalaulah Nabi pun memiliki ilmu yang sangat luas, tapi masih lagi nak kepada ilmu, adakah kita ini wahai penuntut ilmu memadai dengan ilmu yang kita ada untuk modal kita buat ibadat? Padahal ilmu yang kamu ada itu dengan nisbah kepada ilmu Nabi kita alaihimussalatu wassalam seperti satu titik daripada air laut jua. Dan belajar olehmu dan menuntut olehmu akan ilmu fiqh. InsyaAllah tuan-tuan akan datang bulan depan, kita masuk subtopik baru, kelebihan kemuliaan ilmu fiqh. Ini dia masuk khusus, dia nak cerita kenapa kita nak kena belajar fiqh. Apa ilmu penting sangat ilmu fiqh. Kita dah cerita dah selalu, fiqh minded kita dah cerita. Itu kita kena ada minda kita, minda fiqh. Kenapa? Kerana ilmu fiqh ini ilmu yang membincangkan kepada kita cara untuk dapat pahala dan cara untuk mengelak daripada ibadat yang fasidah, akad yang fasidah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Okey. Allahu akbar kabira. Wajah tu.
Itulah itulah dia syariat, cara untuk kita ni bagaimana proses pensyariatan doa iftitah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kalau kita perhati ibadat kita ini dia ada beberapa level. Level satunya status dia, status wajib ataupun sunat, kemudian level sunat dan level wajib. Kenapa ada level ini? Ini hikmah rahsia dia. Kadang-kadang kita tahu rahsia level ini. Macam abang kita cerita ini, doa iftitah itu ada dua. Doa iftitah tuan-tuan ada dua jenis. Dua jenis ini dia proses syariat, proses penggubalan. Dia ada dua bentuk. Pertamanya wajah tu wajhiya lillazi dulu. Walaupun ada khilaf lah, tapi kita cerita secara umum saja. Yang kedua, barulah Nabi tambah dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi sebab itulah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sunat at least tuan-tuan, sekurang-kurang dapat pahala sunat baca salah satu daripada dua. Allahu Akbar kabira wa asila dapat pahala sunat. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima sampai akhir dapat pahala sunat. Tetapi yang terbaik, yang akmal, yang afdal, yang komplit pahalanya gabungkan. Itu cara dia. Kenapa lahirnya dua level ini? Kerana dua masa lahirnya. Pada awalnya satu, kemudian Nabi tambah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.